Start record kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah اليوم نستمر درسنا في مادة الشريعة. إن شاء الله نستمر في موضوع جديد وهو موضوع التيمم إن شاء الله. Okay, hal antum musta'idun? Semua dah bersedia? Dah. Dah. Okay, saya minta sekiranya tak ada apa-apa, boleh tutup sound masing-masing mute kan. Ada ada gangguan tu. Tak tolong siapa? Rais. Okey, baik, insya-Allah. Baik, tengok okay, tengok kepada muka surat Safha 170 insya-Allah. Okey. Ta'rif at-tayammum. At-tayammum lughatan dari sudut makna dia ialah al-qasdu. Tayammum ni dari sudut bahasanya ialah al-qasdu. Okey, kalau ada soalan tanya at-tayammum, apa makna at-tayammum? Dari sudut bahasanya ialah al-qasdu. Satu orang kata apa? Satu niat. Satu ke apa? Kita sebut al-qasdu al-qasdu ni satu niat lah. Satu niat. Okey? At-tayammum dah tujuan lah, tujuan ataupun keinginan keinginan lah. Okey, kemudian yuqalu tayammamtu fulanan ay qasadtuhu. Dikatakan saya seseorang itu, saya telah menginginkan seseorang itu, iaitu saya nakkan kepada dia. Tayammum dia ialah al-qasdu, keinginan, kemahuan. Saya mahukan seorang lelaki itu. Itu asal kalimah dari sudut bahasa. Wa tayammum syar'an, dari sudut syarak dia ialah isalu turab ilal wajhi wal yadaini. Isal maksudnya ialah kita sampaikan, kita ratakan turab. Turab ni maksudnya ialah tanah, debu-debu tanah. Kita ratakan ke wajah dan dua belah tangan. Dua tapak tangan. Dua tangan. Sorry. Badalan minal wudu, sebagai ganti daripada wudu. Wal ghuslu, dan mandi. Ganti kepada wudu dan juga mandi. Au adwin minhuma, ataupun anggota-anggota badan daripada anggota wudu dengan anggota-anggota al-ghuslu. Okay. Bisyara'itin makhsusah, dengan syarat-syarat yang tertentu. Okay, so makna dia yang penting ialah syarat ni. Awak kena ingat, kena hafal maksud dia. Supaya kalau soalan tanya, ma ta'rif at-tayammum syar'an. Isalut turab ila wajhil yadain, potongkan, meratakan debu tanah ke muka dan dua tangan. Badalan minal wudu wal ghusli au udwin minhuma, potong. Sebagai ganti kepada wudu dan juga ghuslun, mandi, ataupun anggota daripada wudu dan juga kedua-duanya itu tadi. Bisyara'itin makhsusah, dengan syarat-syarat yang tertentu, potongkan. Okay. Okay. Apa dia masyru'iyah? Masyru'iyah ni dalil. Boleh seorang baca? Irfan Wafi boleh baca tak? Bagi Irfan Wafi boleh, dah baca. Ustaz. Okay, cuba baca. Wa in kuntum. Wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaidhi au lamastuhum nisa falam tajidu Ma'an fatayammam. Ma'an fatayammamu sa'idan Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Okey, syukran jazilan. Surah An-Nisa 43 Okey, baik, kalau kita tengok maksud dia, wa in kuntum marda, sekiranya kamu dalam keadaan sakit,
Sakit mardah mardah sakit. Ni. Okey. Mardah tu ialah al-marad alladhi yamna'u min isti'malil ma' mutlaqan. Sakit yang menghalang untuk menggunakan air. Sakit. Itu maksud dia sakit, tak boleh kena air. Au ala safarin, ataupun dalam keadaan bermusafir. Au ja'a ahadun minkum minal ghaid au lamastumun nisa' falam tajidu ma'an. Okey, dan kamu tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan. Ni dia punya ayat yang penting dia. Ingat dia yang ni. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang suci. Famsahu, maka basuhlah, sapulah muka kamu dan juga kedua belah tangan kamu. Ayat yang paling penting kalau tak nak hafal yang panjang, ini je. Yang pendek ni. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Kat situ. Qaulullah Ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiban. Kalau ada soalan, ma masyru'iyah at-tayammum minal Quran. Okey, yang kedua, masyru'iyah tayammum minal hadis, daripada hadis. Okey, hadis Nabi boleh baca? Tolong baca. Khairun nisa iqra'i. Okey. Faddilna 'alan nasi bisalasin ju'ilat sufufuna kasufufil malaikati wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tuhuran iza lam najid al-ma' rawahul muslimun. Okey, syukran jazilan. Kita tengok hadis ni apa maksud dia? Fuddilna 'alan nas bisalasatin. Fuddilna ni apa ayat dia sebelah tu? Fuddilat ummatuna, telah diberikan kelebihan buat umatku dengan 3 perkara. Ni maksud dia. Telah diberikan 3 kelebihan bagi umatku. 3 perkara. Ju'ilat sufufuna. Apa dia sufuf kat sini ialah wukufuna fis salah. Dijadikan saf-saf kami, saf tu ialah saf ketika awak solat, awak berdiri seperti kasufufil malaikah. Dijadikan saf-saf solat kami ni untuk solat seperti saf, seperti barisan para malaikat. Itu kelebihan pertama. Kelebihan kedua, wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Dijadikan bagi kami bumi ini semuanya tempat sujud. Masjidan ni tempat sujud. Maksudnya boleh solat di mana-mana sahaja. Dijadikan bumi ini semuanya tempat sujud. Boleh solat di mana-mana sahaja. Itu kelebihan kedua. Kelebihan ketiga, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najid alma. Okey, dan dijadikan tanah kami bersih ataupun suci sekiranya kami tidak mendapat air. Kalau tak ada air, jadi turab ataupun debu tanah ini, dia boleh digantikan sebagai bahan yang mensucikan. Okey, ini dua dalil. Okey, tengok yang seterusnya. Dua dalil masyru'iyah. Masyru'iyah as-salah. Masyru'iyah at-tayammum. Baik, kita tengok. Okey. (172) ni 172. Okey ni Okey, baik. Okey, hukum. Tadi dah tengok ta'rif, dah tengok masyru'iyah dalil dia, tengok hukum dia. Hukum tayammum. Ada beberapa hukum tayammum Hunaka arba'ah ahkam at-tayammum. Okey, ada 4. Yang pertama dari sudut wajib. Wajib. Okey, Rabi'atul Amaliyah boleh baca tak? Iqra'i. Yajibu at-tayammum. Tak apa-apa dengar mic awak problem ke apa?
Tak apalah. Okey, baik. Nanti betulkan mic sikit. Okey, hukum tayamum yang pertama wajib. Wajib bila mana? Yajibu at-tayammum inda faqdil ma'i hissan. Wajib untuk bertayamum ketika faqdil ma', tiada air. Hissan. Au khawful halak min isti'malil ma'. Memang tak ada air yang pertama. Yang pertama wajib. Sebab tak ada air, memang tak ada air. Jadi memang tak ada air. Tak ada air, terpaksalah tayamum nak guna air. Macam mana kan? Au khawfun al-halak min isti'malil ma'. Ataupun kita takut berlakunya kerosakan. Halak ni kerosakan lah. Daripada menggunakan air lil asya'il lati tajibu biha at-taharah. Kas-salati wa tawafi. Maksudnya kita takut akan berlaku benda yang tak elok kat kita bila kita gunakan air. Okey, maksudnya contoh macam kita cedera kan, sakit dan sebagainya, bila kena air kat badan kita, luka tu akan lagi parah. Lagi menyebabkan kita sakit, takkan sembuh. So wajib kita guna tayamum sebagai ganti Itu dalam keadaan yang pertama wajib. Okey, yang kedua mubah. Mubah bermakna harus. Yubahu idza kanal mutayammim diharuskan sekiranya seseorang yang bertayammum itu mutayammim qadiran 'alal wudu, mampu untuk berwudu, wa 'ala isti'malil ma', dan mampu menggunakan air, wa syira'ihi, dan boleh beli juga air, bi aksarin min samanil misli. Maksudnya harus bagi seseorang yang berwudu, seseorang yang bertayamum, harus bagi seseorang yang bertayamum itu dia mampu berwudu dan menggunakan air serta membelinya dengan harga yang lebih mahal dari kebiasaannya. Harga yang lebih mahal, aksar min samanil misli. Lebih mahal, harga dia mahal. Kalau dia mampu, tak apalah. Contohnya kat padang pasir, air tak ada, lepas tu ada orang jual air dalam botol, mahal. So dia mampu, jadi harus je bertayamum. Tak wajib pun, sebab dia boleh beli. Kalau dia tak boleh beli, dia terhalang, dia tak ada duit, nak guna air macam mana ambil wuduk. Jadi dia wajib bertayamum. Ini yang mampu. Makruh. Bila makruh? Yukrahu i'adatut tayammum. Hukum tayamum makruh. I'adah at-tayammum. Makruh ni apa maksud makruh? Mana makruh kelas? Makruh itu adalah, maksud dia dibenci. Kalau kita buat, kita tak dosa. Tapi kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Makruh sekiranya kita mengulangi tayamum. Maksudnya apa? Kita ulang tayamum tu banyak kali walaupun air dah ada. Kita ulang lagi. Makruh. Nanti kita tengok tayamum ni sebenarnya untuk satu solat satu saja tayamum. Nanti kita tengok. 4, haram. Haram macam mana? Tayammum biturabin maghsub. Haram tayamum dengan tanah yang dirampas. Tanah yang dirampas ni maksudnya ialah kita rampas tanah orang, kemudian kita gunakan tanah tu untuk bertayamum dalam keadaan tak ada air. Jadi haram perbuatan tu pun dah haram. Gunakan tanah tu pun dah haram. Okey, fahim tu? Dia faham tak? Empat hukum ni? Fahimna. Okey, baik. Ahsan tu. Baik. Seterusnya kita tengok surat sebelah. Asbab at-tayammum. Sebab-sebab tayamum. Okay, kita tengok sama-sama apa cerita dia kat dalam ni. Dia ada cerita dia. Ada cerita dia. Asbab tayamum. Safara syukri. Sekejap sikit Okay. Syukri bermusafir ma'a ibnaihi, bersama dua orang anaknya yang bernama
Fathi wa Tariq. Fathi dan Tariq. Ke Kuala Lumpur lailan, pada waktu malam. Syukri bermusafir bersama dua orang anaknya, Fathi dan Tariq, ke Kuala Lumpur pada waktu malam. Wa fit tariq, di tengah jalan, aqalat as-sayyarah, kereta mereka naik itu rosak. Aqalat, rosak kereta tersebut. Wahana waktu salatil fajri, dan telah masuknya waktu solat subuh, fajar, solat subuh. Walam yakun ma'ahum ma'un, dan mereka tidak mempunyai air. Di tengah jalan tu tak ada air. Cerita dia, kereta rosak tepi jalan, rosak dan tak ada air, waktu subuh dah masuk. Wa khasyaw, dan mereka bimbang, an yafuta waktu solah, waktu solat akan tamat, akan habis. Mereka risau habis waktu solat subuh. Solat subuh kan kalau sekarang pukul berapa? Pukul 6 kan? 6 1 minit, 6 2 minit kan? Habis waktu pukul 7. Ceritanya, contohnya dia rosak, takut habis sampai pukul 7, tak boleh nak solat. Fasa'ala Syukri, maka Syukri bertanya kepada dua orang anaknya, anit tasarrufis sahih fi misli hadzal mauqif, tentang penyelesaian yang betul dalam keadaan ini. Macam mana nak selesaikan masalah ini? Okey, nak dia belajar KBD, sekolah menengah agama Rembau. Syukri dia tanya. Kemudian anak dia cakap apa? Tengok gambar tu, unzuru ila surah. Madza qalat ibnuhu. Ta'allamtu fil madrasah. Anak dia seorang ni kata, saya belajar di sekolah, annahu la yajuzu lana, kita tidak boleh, an nuakhiras salah an waqtiha, kita tidak boleh melewatkan solat daripada waktu dia. Tak boleh, kena solat segera. Fa idza lam najid al-ma, sekiranya kita tidak menjumpai air, natayammam, kita kena bertayamum, biturab, dengan turab. Mana turab? Dengan apa? Debu apa? Turab. Debu tanah. Ada orang tak ni? Debu apa? Turab ni. Debu tanah. Okey, debu tanah. Okey, bagus. Ada orang. Jangan bagi saya cakap seorang-seorang. Badalan anil wudu, sebagai ganti daripada wudu. Kena bertayamum. Kemudian, abang dia cakap apa? Nusalli idza wajadnal ma, kita akan solat apabila kita dapat air. Wa in fata waktu solat, walaupun waktu solat telah habis. Abang dia kata kita kena solat sampai bila kita jumpa air. Maksudnya kau tak payah solat lah. Kalau dah habis waktu pun tak apa. Selagi tak jumpa air, tak payah solat. Dia kata macam tu. Okay. Sadaqta ya Tariq. Ayah dia cakap. Syukri ni. Syukri ni. Ayah dia kata apa? Sadaqta ya Tariq. Betul, awak betul Tariq. Hayya nabahas anit turab. Marilah kita mencari debu tanah. Marilah kita mencari debu tanah yang suci, at-tahir. Maknanya dia kena cari debu tanah supaya dia dapat solat lah. Okey? Okey. Dia faham? Faham tak cerita dia apa? Faham. So dia kena cari debu tanah supaya dia boleh laksanakan solat. Okey, tengok muka surat yang sebelah. Muka surat sebelah. Apa dia? Yang kanan ni dulu kan. Macam nak tolak ni. Arkan at-tayammum. Arkan tayammum ke? Arkan tayammum ke? 60. Ni dia. Betul. Betul Betul ni?
174 mana? 176. Sebelah dia tertinggal. Okey, tengok minal halat allati yushra'u fiha tayammum. Ni cerita detail ni. Keadaan-keadaan yang disyariatkan bertayamum. Apa keadaan dia? Keadaan-keadaan yang disyaratkan. Dia ada syarat-syarat dia, tak boleh membedal semua benda nak tayamum kan. Okey. Syarat-syarat dia antaranya yang pertama ialah awalan faqdul ma hissan aw syar'an. Tiada air dalam pemerhatian. Maksudnya pemerhatian hissan ni, pemerhatian maksudnya kita cari, kita tak nampak, tak jumpa. Aw syar'an, ataupun dari sudut syarak kita tak jumpa dah. Berdasarkan pemerhatian atau berdasarkan syarak. Faqdul ma hissan, tak ada air dari sudut pemerhatian tu maksudnya apa? Ka'an kana fi safarin walam yajid ma'an. Seperti dalam bermusafir, ketika bermusafir dan tak jumpa air. Yang kedua, faqdul ma' syar'an, tiada air berdasarkan syarak, maksudnya ialah ka'an kana ma'ahu ma'un, dia ada air sebenarnya. Walakinnahu yahtaju ilaihi li syurbihi. Tetapi dia perlukan air itu untuk minum. Dia lebih utama, air itu boleh lebih utama untuk diminum. Kalau dia gunakan air itu untuk berwuduk, maka dia tak ada air dah untuk minum. Jadi dia boleh mati disebabkan itu. Itu maksud dia faqdul ma' syar'an. Boleh faham? Faham tu? Fahimna. Jadi faham tu. Bagus. Ahsantum. Jadi dia ada air. Kana ma'ahu ma'un, dia ada air. Tapi air tu tak boleh gunakan untuk dia berwuduk. So dia kena bertayamum. Air tu dia lebih utama untuk dia minum. Baik, yang kedua, apa keadaan dia? Yang kedua, bu'dul ma'i anhu. Okey, air tu ada tapi jauh daripada dia. Jauh. Air jauh daripada dia. Okey, macam mana contoh dia? Fa'iza kana ni, bu'dul ma' ni jauh. Air jauh daripadanya. Fa'iza kana bimakanin la ma'a fihi. Apabila seseorang itu duduk di tempat yang tiada air di tempat tersebut, tak ada air. Wal masafah, jarak antara dia dengan air, fauqa nisfi farsah, melebihi separuh farsah. Okey, melebihi separuh farsah. Nama istilah dia farsah, macam kilometer. Macam tu farsah nama dia dalam istilah syariat. Fa innahu yatayammamu, maka dia perlu bertayamum. Wala yajibu alaihi an yas'a, dan tidak wajib bagi dirinya untuk berusaha mencari air. Sebab lil masyaqqah, sebab susah, jauh sangat. Okey, apa dia? Nisfu farsah ni bersamaan yusawi 2.5 kilometeran takriban. Lebih kurang 2.5 kilometer. Maksudnya dia duduk dekat kawasan yang tak ada air dan dia nak dapatkan air tu jauh lebih daripada 2.5 kilometer. Ini kes dia kalau jalan kaki lah. Kalau jalan kaki. Kalau naik motor tak kira. Kalau ada kereta tak kira. Boleh pergi pump, pergi naik motor, buka start enjin, pergi sana sini, pergi beli air. Kat daerah lain ke, dekat kampung lain, kat pekan lain ke, boleh cari. Tak apa, tak ada masalah. Tapi yang ni kes dia kalau dia tak ada motor, tak ada kereta, tak ada orang dia boleh tolong, maka keadaan dia jauh pula daripada tempat yang ada air, lebih daripada 2.5 km, nisfu farsah. Istilah dia nisfu farsah, maka dia kena bertayamum untuk dia berwudu. Okey. Okey. Yang ketiga, al-halat as-salisah, keadaan yang ketiga. Ta'azzur isti'malil ma' hissan kana au syar'an. Ta'azzur maksudnya apa maksud dia? Tidak boleh ta'azzur. Tidak boleh menggunakan air secara berdasarkan pemerhatian. Hissan pemerhatian.
au syar'an ataupun berdasarkan syarak. Okey, apa maksud dia? Dia tak boleh gunakan air. Uzur dia menggunakan air dari sudut pemerhatian ataupun dari sudut syarak. Tak boleh dia. Ta'azzur isti'malil ma' hissan. Okey, tidak boleh ataupun uzur menggunakan air secara pemerhatian ialah ka'an yakunul ma' qariban minhu. Dalam kes, contohnya, air tu ada dekat dengan dia. Walakin bikurbihi aduun au siba'u yukhafu minhu. Tetapi air itu ada dekat dengan dia, kurang daripada 2.5 km, kurang daripada nisfi farsah. Tetapi dalam perjalanan dekat tu ada musuh. Ada musuh yang dia kalau dia pergi, musuh tu nampak dia kena tangkap, dia mati, kena bunuh. Ataupun siba'un, ataupun binatang liar. Yakhafu minhu, yang dia takut. Ada buaya, contoh. Ada harimau, ada singa dan sebagainya yang boleh menyebabkan dia terbunuh bila dia pergi. So dia kena apa? Dia kena bertayamum je lah. Contoh orang yang kena tangkap jadi tawanan. Dia lari daripada kawasan tawanan tu, dia berjaya melarikan diri ke satu tempat tu tak ada air. Macam mana dia nak ambil wuduk, nak salat? Kalau dia pergi kan, keluar jauh sikit kan, takut musuh tu nampak, tangkap dia balik. So dia mati, kena bunuh. Itu maksud dia. Bikurbati aduwin au siba'u yakhafu minhu, yang dia takut. Binatang liar. Okey, itu dia sudut pemerhatian. Ta'azzur isti'malil ma' hissan. Sanian, yang kedua, ta'azzur isti'malil ma' syar'an. Ta'azzur ni ataupun dia tak boleh nak menggunakan air, uzur dia menggunakan air dari sudut syarak, berdasarkan syarak. Macam mana keadaan dia? Contoh, ka'an yukhafu min isti'malil ma' hudusu maradin. Okay. Dia bimbang menggunakan air, yukhafu, dia dibimbangi dengan menggunakan air itu akan datangnya penyakit untuk diri dia. Contohlah, kalau dia accident ke kan, kulit dah apa, terkopak ke apa semua kan. Bila dia letakkan air, kulit dia dah melecur sebagainya. Bila kena air, lagi teruk akan ada penyakit lain pula, berkulat dan sebagainya. Itu maksud dia, ta'azzur isti'malil ma' hissan, syar'an. Au ziyadatihi, ataupun tambah lagi sakit dia tu. Au ta'akhur asyifa, ataupun dia akan melambatkan proses penyembuhan pada tubuh badan dia. Fa fi hadhil halat, dalam keadaan ini, yatayammamu wala yajibu alaihi isti'malul ma'. Dia perlu bertayamum dan tidak wajib untuk dia menggunakan air. Itu keadaan yang ketiga. Yang pertama tadi, faqdul ma' hissan au syar'an, tak ada air, sama ada pemerhatian ataupun dari sudut syarak. Yang kedua tadi, faqdul ma' bu'dul ma'anhu, jauh, air tu jauh daripada dia. Yang ketiga, ta'azzur, dia uzur. Dia uzur, maksudnya dia ada benda yang menghalang dia untuk menggunakan air secara pemerhatian atau dari sudut syarak. Yang keempat, rabi'an, al-bardus syadid. Sejuk yang melampau. Sejuk yang melampau. Okay, cuba tengok apa pun dia. Al-bardus syadid alladhi yukhafu ma'ahu isti'malul ma'. Kesejukan yang melampau yang ditakuti nak gunakan air pun takut. Kena air tu sejuk sampai boleh beku, sampai bahayalah kalau gunakan air. Walam yaqdir ala taskhini, dan dia tak mampu untuk memanaskan ataupun menyuamkan air tersebut. Tak ada sakhonah ataupun tak ada pemanas air dekat rumah dia. Air tu sejuk sangat. Contoh kat negara-negara yang bersalji tebal ni lah, di Rusia ke, di China belah utara tu kan. Nak gunakan air, nak ambil wuduk tu, ya Rabbi, memang terlalu sejuk, tak boleh. Lil hadis, ni daripada satu hadis alladhi rawahu Abu Daud, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban, bahawa Amru bil Al-As, seorang sahabat Nabi Amru Al-As, tayammama an janabatin, dia bertayamum disebabkan berjunub,
Maksudnya dia berjunub kemudian dia tak mandi wajib. Dia bertayamum sahaja. Kenapa? Li khaufil halak minal baradi. Kerana dia takut akan berlakunya kecederaan ataupun kerosakan pada badan dia disebabkan sejuk yang melampau. Sejuk sangat dia tak boleh, terpaksa dia bertayamum saja. Ini yang cerita hari tu pasal ada yang tanya hari tu, macam mana ustaz kalau tak boleh mandi wajib guna air macam mana? Guna tayamum. Ini dalam keadaan yang tertentu sahaja. Wa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersetuju. Dia tak cakap salah, dia tak cakap tak betul. Dia mengakui benda tersebut boleh. Walakin 'alal mutayammim, tetapi ada syarat dia. Bagi seorang yang bertayamum ayyaqdiya salah fi hadhil halah. Dia mesti qada. Qada tu ialah ganti semula solat dalam keadaan ini. Bardus syadid ni dia perlu kena ganti balik. Yang lain-lain tadi tu tak perlu ganti, tak perlu qada solat. Tapi dalam keadaan bardus syadid, dia kena kesejukan yang melampau, dia kena qada balik solat dia bila dah tak sejuk dah. Ba'da ziwalid darar, selepas hilangnya kemudaratan tersebut. Okey, boleh faham? Faham tu? Fahimna. Okey, baik boleh faham Alhamdulillah. Jadi ada 4 sebab yang boleh digunakan untuk tayamum. Sebab apa yang ada 4 ni? Sebab yang mana yang kita kena qadakkan solat? Tayamum kena qadak balik solat. Sebab apa? Yang mana? Sebab yang mana yang kita kena qadakkan solat? Al-bardu syadid. Al-bardu syadid, yang sejuk Yang sejuk. Kita kena qadak solat balik sebabkan sejuk. Kita bayar tayamum sebab sejuk sangat. Kita demam ke apa kan? Tak boleh kena air, kita tayamum. Kena balik. Kena qadak balik. Okey, baik. Seterusnya kita tengok. Syurut at-tayammum. Syarat-syarat tayamum. Okey. Boleh bersama saya lagi? InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Baik. Syarat-syarat tayamum ada beberapa. Ada berapa tu? Ada 7 tengok Okey. Al-ilmu bidukhulil waqti yaqinan. Syarat yang pertama ialah mengetahui masuknya solat dengan yakin. Yakin masuk waktu solat, tu maksud dia. Al-ilmu bidukhulil waqti yaqinan. Mengetahui masuknya waktu solat dengan yakin. Wa dukhulul waqti syartun fit tayammum. Masuknya waktu solat adalah satu syarat tayamum li salatil fardi, untuk solat fardu. Fa amma salatul faitati wan nafilati al muaqqatati, apa tu? Adapun solat-solat yang tertinggal, solat-solat al-faitati, yang tertinggal, ataupun solat-solat an-nafilati, ataupun solat-solat sunat al-muaqqatah, yang mempunyai waktu, solat sunat yang mempunyai waktu. Solat yang tertinggal maksudnya solat dia terlepas tadi tu, dengan solat yang mempunyai waktu dia tersendiri, contohnya solat sunat hari raya ke, ada waktu dia kan, ataupun solat sunat kusuf, solat sunat gerhana ke kan, kat situ kan. Jadi falaisal waktu syartan fit tayammum laha, maka tak perlu kepada waktu untuk bertayamum. Maksudnya dekat sini, al-ilmu bidukhulil waqti yaqinan, awak yakin masuknya waktu solat. Bila awak nak solat zuhur, awak dah yakin dah masuk waktu zuhur, baru awak bertayamum. Baru awak bertayamum masuk waktu. Kemudian nak solat asar, kena tayamum lagi sekali. Tayamum digunakan untuk satu solat sahaja, satu solat fardu sahaja. Tak boleh 2, 3, guna satu tayamum, 5 solat waktu guna, tak boleh. Kena setiap satu je. Masuk waktu asar pula, tayamum lagi sekali. Itu syarat dia, kena tahu dah masuknya waktu. Itu solat fardu lah.
Untuk solat-solat yang lain, solat kita nak qada, solat yang semalam tak buat ke apa ke kan, tak perlu kepada waktu. Bila-bila saja boleh tayamum. Itu maksud dia. Okay, itu yang pertama. Sanian, yang kedua, talabul ma' ba'da dukhuli waqti salah illam yatayaqqan faqduhu. Okay, syarat yang kedua ialah talbul ma', mencari air selepas masuk waktu solat fardu. Talbul ma' ba'da dukhuli waqti salah. Dia cari air selepas masuk waktu solat fardu sekiranya tidak yakin illam yatayaqqan faqdahu. Sekiranya tidak yakin tiadanya air. Ya, mencari air selepas masuk waktu solat fardu sekiranya tak yakin tiadanya air. Ini syarat dia. Maksudnya dah azan dengan bunyi solat zuhur, azan zuhur. Kemudian ataupun dia yakin dah masuk ni pukul berapa ni? Dah masuk waktu zuhur. Kemudian dia cari air. Dia cari air. Syarat dia mesti cari air. Dia tak boleh, oh dah masuk waktu solat, tayamum je lah. Dia tak cari pun air. Dia kata, oh kita punya air dah habis ni. Dia cakap macam tu je. Tapi dia tak cari. Dia tak mencari air betul-betul. Dia terus tayamum. Tak boleh. Kena cari dulu air. Cari sana, cari sini. Tanya kawan sana, sini. Pergi sana, carilah. Tak jumpa juga. Tak jumpa juga, maka itu baru boleh tayamum. Itu syarat dia. Okay, boleh faham? Faham ni? Faham betul-betul syarat dia? Faham tu? Okay, bagus. Fahimna. Bagus. Asyartu salis. Syarat yang ketiga. In yashtahid fil qiblah qabla tayammum. Apa maksud dia? Dia berijtihad. Bukan itu. An yashtahid. Dia berijtihad. Berijtihad tentang arah kiblat sebelum dia bertayamum. Syarat dia mesti ijtihad dahulu. Ijtihad ni apa? Ijtihad ni maksudnya dia ikut keyakinan diri dia. Dia kena ikut keyakinan. Dia cuba cari kiblat. Arah kiblat mana dulu. Kalau ada kompas, guna kompas. Kalau tak ada kompas, gunakan kayu, tengok arah matahari mana. Tengok arah kiblat dahulu, okey. Dah confirm arah kiblat situ, baru dia bertayamum. Itu syarat dia. Nombor 4, Rabi'an. Ayyakuna turabu tahiran ghaira musta'malin walahu gubar. Tanah itu mestilah suci, tak ada najis. Tak ada najis. Tai burung ke, tai apa, kambing ke apa, tak boleh. Tanah itu mestilah tanah yang suci, ghaira musta'mal. Bukan musta'mal. Bukannya kita dah gunakan masa tayamum siang tadi untuk solat zuhur, kita nak solat asar, kita gunakan tanah yang sama. Tak boleh, tak boleh. Tanah tu mesti suci, mesti bukan musta'mal, dan dia mempunyai debu. Walahu ghubarun. Mesti ada debu-debu. Tak boleh tanah tu macam tanah liat. Kalau tanah liat tu ada debu tak apa. Tapi kalau tak ada debu tak boleh. Bila kita usik tu kita rasa dia punya biji-biji debu dia kat tangan kita. Syarat dia. 4. 5. Alla yukhalitat turab najisun. Tidak bercampur tanah tu dengan najis. Au daqiqun. Tak boleh bercampur dengan najis ataupun tak boleh bercampur dengan tepung gandum, daqiqun. Au jas. Jasin ni maksudnya kapur batu. Kapur batu. Okay. Kapur batu yamna'u usulut turab, yang menyebabkan terhalangnya sampai debu tanah itu ala jami'il adwi, ke seluruh anggota badan. Tak boleh ada najis, tepung gandum, kapur ke yang menyebabkan dia terhalang. Tanah tu terhalang. Debu tu bukan tanah. Debu tanah tu terhalang pada anggota badan. Okay. Walakin yajuzu tayammum bi ramlin khalitati turab allazi lahu ghubar. Maksudnya apa? Tapi tayamum boleh dilakukan dengan pasir. Pasir kat pantai ke kan, pasir boleh. Yang bercampur dengan tanah.
Pasir tu mesti bercampur dengan tanah dan mempunyai debu. Debu. Mesti ada debu. Debu tu mesti ada. Okey. Syarat yang ke-5. Tak boleh bercampur dengan najis, tepung ataupun batu kapur yang menyebabkan terhalang sampai ke anggota badan. Terhalang debu tu. Yang ke-6, izalatu najasin anil badan. Menghilangkan najis pada badan kita. Macam mana nak hilangkan najis? Gunalah apa-apa saja pun. Hilangkan najis tersebut. Kalau kita buang air kecil, hilangkan cara kita beristinja. Kalau buang air kecil, buang air besar. Kalau ada najis kat tangan, kita bersihkanlah guna pasir ke apa kan, ambil daun ke apa, hilang najis tersebut. Air tak adalah, confirm tak ada air. Okay. Yang ke-7 syarat dia ialah ayyatayammama likulli fardin. Mesti bertayamum bagi setiap solat fardu. Tak boleh satu solat fardu, 3 solat fardu, 1 tayamum. Tak boleh. 1 tayamum, 1 solat fardu. Wala yusalli bitayammum illa fardan wahidan. Tidak boleh solat dengan tayamum kecuali 1 solat fardu sahaja. Wa yusalli ma sya'a minas sunan. Tapi untuk solat sunat, baca Quran, apa ni yang perlukan pada wuduk ni, yang menyentuh mushaf dan sebagainya, maka boleh kita gunakan 1 tayamum saja untuk pelbagai ibadah sunat. Okey, baik, faham tu? Boleh faham semua? Boleh. Faham lah. Okey, baik. Kita teruskan kepada yang seterusnya. Arkan at-tayammum. Rukun-rukun bertayamum. Okey, setakat ni semua orang boleh bersama saya? Boleh ikut? Boleh. 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 Boleh mana rukun-rukun tayamum ni tadi? Sebelah dia. Okey, baik Tengok dia punya roda tu. Okey, arkan at-tayammum. Okey. Boleh tutup mic dulu. Mutekan mic. Okey, terima kasih. Arkan at-tayammum, rukun-rukun tayamum. Yang pertama, rukun tayamum ada beberapa perkara. Okay, saya rasa saya stop dulu yang ni. Saya buat satu lagi recording sebab takut panjang sangat. Sekejap, kita rehat sekejap.